أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhnya semua. Mela dekat. Masya Allah. Meh, rapat ke depan, Masya Allah. Okey, Alhamdulillah semua, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Pertama sekali, Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan rasa kesyukuran kehadirat Ilahi, memberikan kita semua peluang pada hari ini lagi, Masya Allah, berkumpul dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita peluang, memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, satu nikmat yang perlu kita sentiasa syukuri. Memilih kita untuk berada dalam majlis ilmu, itu satu nikmat yang besar, Masya Allah. Jadi untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita mulakan majlis ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Alhamdulillah semua, Alhamdulillah. Sebelum ni saya dah buat perkongsian tentang suratul Mulk, surah Al-Mulk kan. Masya Allah, sedikit perkongsian. Dikatakan 6 ayat ni. Masya Allah, 6 ayat. Jadi Masya Allah, sebelum saya menyambung perkongsian yang seterusnya, sebagai peringatan untuk diri sendiri dan juga kepada kita semua, apa yang 6 ayat sebelum ini yang kita telah fahami, Masya Allah. Seperti kita semua maklum, Al-Mulk maksud dia adalah kerajaan. Kerajaan. Jadi surah ini menceritakan tentang kerajaan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kerajaan. Jadi di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kalau diikutkan, Masya Allah, yang pertama sekali menerangkan siapakah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat pertama menceritakan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Allah Subhanahu Wa Taala nak memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi bila kita membaca surah Al-Mulk ini, Masya Allah, perlu kita merasa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengetahui seseorang itu mempunyai kuasa, mempunyai kerajaan, pasti kita akan rasa kagum. Betul tak? Hebatnya dia, Masya Allah. Hebatnya dia, ada kuasa dan sebagainya. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memiliki segala kerajaan yang berkuasa sampai tidak ada penghujungnya, Masya Allah. Jadi perlu timbulkan dalam diri kita rasa hebat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya untuk menunjukkan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ceritakan dalam ayat seterusnya tentang ciptaan-ciptaannya. Itu yang pertama sekali Allah menceritakan kepada kita, memberitahu kepada kita tentang ciptaannya yang disebut dalam surah Al-Mulk ini, itu kematian dan juga kehidupan. Dia merupakan ciptaan. Dalilnya ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal haya. Yang mana Allah ciptakan kematian dan juga kehidupan. Jadi bila tanya adakah hidup dan mati itu satu makhluk? Ya, makhluk. Sebab dia diciptakan. Jadi subhanallah, penciptaan yang begitu hebat. Kalau nak dipersoalkan tentang kalimah kematian ini, satu perkara iaitu Masya Allah yang ada di dunia ini.
Kemudian kita akan mati, seterusnya dihidupkan kembali, kemudian tidak ada lagi kematian. Ini subhanallah, Masya Allah. Seterusnya lagi, diceritakan lagi tentang kehebatan Allah SWT yang maha berkuasa, yang memiliki kerajaan. Ini menciptakan salah satu ciptaannya yang begitu hebat, iaitu langit. Langit yang bertingkat-tingkat. Berapa tingkat disebut dalam surah Al-Mulk ini? Ya, tak apa. Saya tanya, saya jawab. Itu ayat yang ketiga. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi subhanallah, yang mana Allah menciptakan 7 tingkat. Yang bertingkat-tingkat. Masya Allah. Yang ada di atas kita ini, yang dekat dengan kita ini adalah tingkat yang pertama yang kita nampak. Subhanallah. Jadi ada 7 tingkat. Subhanallah, berapa jauhnya? Wallahu alam. Tak ada siapa kat sini yang jadi angkasawan yang pergi ke atas kan. Jadi subhanallah, kita hanya mendengar mereka-mereka yang Masya Allah, Allah berikan kepada manusia ini ilham, Masya Allah, sampai boleh menciptakan sesuatu alat untuk pergi naik ke angkasa. Apa tujuan dia? Kenapa Allah berikan ilham sedemikian kepada manusia dan berjaya pula manusia itu menciptakan perkara tersebut? Sebab Allah nak menunjukkan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Kita boleh lihat dekat dalam YouTube kan, Masya Allah, bagaimana keadaan bumi ini. Kan, Masya Allah, dia ambil gambarnya daripada atas. Subhanallah. Kita berada dalam satu tempat yang bulat. Anak saya pernah tanya. Saya suka cerita anak saya tanya. Sebab soalan dia memang mencabar. Ini Masya Allah, apa yang dia tanya? Bumi, kenapa kita tak rasa bumi ni goyang? Tapi kan bumi kan berpusing. Macam mana nak jawab? Susah juga nak jawab soalan tu. Tapi subhanallah, sebenarnya soalan ini memberikan kita, menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan kita rasa gerakan bumi ni. Tak terhuyung hayang ke kiri dan ke kanan. Duduk pun kena pegang kuat-kuat. Betul tak? Dia subhanallah, Masya Allah, hebatnya engkau ya Allah. Jadi sekarang ni Allah sedang menceritakan tentang kehebatannya, Masya Allah. Lihat langit. Cantik tak langit? Siapa suka tengok langit? Tak payah angkat tangan. Macam sekolah pula. Jadi Masya Allah, langit adalah satu ciptaan yang begitu hebat. Kita kalau lihat, kita punya shilling ni, dia boleh tak tergantung sendiri? Tak kan? Mesti ada tiang yang boleh menyebabkan shilling itu tergantung. Ataupun ada tali yang menyebabkan sesuatu itu tergantung. Tapi langit, awan ke atas tu. Okay, siapa yang pernah menaiki kapal terbang? Saya suka kalau naik kapal terbang tengok. Cantiknya awan kan? Rasa nak pegang-pegang dia. Macam mana rasanya? Kan? Masya Allah. Subhanallah. Satu ciptaan Allah yang begitu hebat. Kita bayangkan awan tu macam kapal lah kan. Duk bayar, imagine. Kita kalau budak-budak buat sekolah projek kan. Awannya kita letak kapal lah. Tapi bagaimana? Ada sesiapa di sini yang diberi peluang untuk pegang awan? Tak ada. Kalau ada boleh cerita pengalaman sikit. Jadi subhanallah, Masya Allah. Satu ciptaan Allah yang begitu hebat. Tadi hujan, rintik-rintik kat luar kan. Subhanallah, kita nampak awan tu macam ringan kan. Ringan, bergerak ke sana kemari. Tapi subhanallah, dalam masa yang sama, boleh menampung air yang begitu banyak. Dan boleh keluar air tu elok setitik. Cuba bayangkan keluar gelebuk sekali keluar. Teruk jadinya kan. Tapi subhanallah, awan macam tu boleh keluarkan air yang setitik kita pun dengar. Kalau rintik-rintik tu okey, kalau dah lebat tu semua lari. Tapi masih lagi keluarnya menitis-nitis begitu. Tidak sekali keluar keluar sekali kan. Sebagai contoh, saya dulu di Mekah, waktu mengerjakan haji di Mina, berlakunya banjir, turun daripada gunung, daripada bukit yang berhampiran dengan kawasan Mina itu, turun sekali, mungkin air tu terlampau lama di atas bertakung dan turun sekali banyak. Itu yang tiba-tiba banjir dengan tiba-tiba daripada paras betis tu naik terus ke paras dada. Subhanallah, Masya Allah, ketika tu yang pernah berlaku banjir di Mina yang teruk. Masya Allah, banyak kemah-kemah yang rosak. Jadi Subhanallah, begitu hebatnya Allah SWT menciptakan. Saya nak sama-sama kita melihat. Sebab memang diperintahkan kepada kita untuk melihat ciptaan Allah. Dan ini salah satu cara untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Ini Masya Allah, sambung lagi tadi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Maknanya kalau kita tengok dekat awan ni, kita tidak akan dapat lihat sesuatu pun yang tidak sempurna. Tidak satu pun yang tidak seimbang. Pernah tengok, kenapa awan tu macam lain pada yang lain? Tak ada, semua cantik. Walaupun bentuknya subhanallah, ada kadang-kadang berubah jadi bentuk burung. Pernah
bagi tahu macam-macam kan virus sekarang kan. Ambil gambar ada bentuk kalimah Allah. Ada bentuk pedang, macam-macam lah sekarang kan. Masya Allah. Tapi subhanallah, pergerakan awan tu siapa yang mengatur? Allah Subhanahu Wa Taala. Bergerak ke sana dan ke sini. Kalau siapa pergi ke Mekah kan keadaan awan dia berbeza tau. Dia tak seperti di Malaysia ni. Masya Allah. Dia macam nampak biru je kat atas. Subhanallah. Kalau pergi ke negara lain-lain pula caranya. Maknanya kita tengok langit tu. Masya Allah. Subhanallah. Langit saja. Dengan kita melihat langit itu hebatnya kau ya Allah. Tapi subhanallah. Sekelip mata Allah boleh. Sebab di awal tadi kita sebut. Di tangan Allah segala kerajaan. Jadi subhanallah di tangan Allah. Allah boleh menjatuhkan langit yang tidak ada tiang ini, yang tidak ada tali ini kepada kita. Jadi kita lihat hebatnya Allah, tapi dalam masa sama ya Allah takut. Bayangkan bagaimana keadaan di hari bumi ini akan hancur. Bagaimana langit itu akan jatuh ke bawah. Subhanallah. Kita nak melihat hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat yang ketiga ini ada ayat perintah. Farji'il basar. Kalau kita lihat, iaitu Allah perintahkan kepada kita, farja'il, kembalikan pandangan kamu. Maknanya tengok lagi. Allah suruh kita tengok lagi dekat awan tu. Suruh tengok dan lihat hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia satu ayat perintah yang mana kita semua ni kena lihat dengan pandangan mata hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar awan dekat anak-anak kan kita ajar. Macam tu habis cerita. Dia tak rasa apa-apa. Apa tu Umi? Awan. Habislah. Tapi kalau kita lihat, apa tu Umi? Awan. Siapa yang ciptakan? Allah. Hebat kan? Awan tu gantung, tak ada tali. Kita ceritakan kehebatan itu kepada anak-anak. Biar mereka memandang awan itu dengan pandangan hebatnya yang menciptakan. Subhanallah. Macam mana kita tengok kereta baru keluar, baru punya. Macam mana kita lihat? Hebatnya kereta ni. Boleh bawa, tak payah ni, tekan dia terus sampai. Tak payah pegang steering, boleh tidur. Ada tak kereta tu sekarang? Kalau ada, bagi tahu nak beli satu. Subhanallah, Masya Allah kan. Kita lihat manusia ciptakan kenderaan tu hebat. Boleh buat design macam ni dan sebagainya. Macam-macam kemudahan, penambahan dan sebagainya. Tapi hakikatnya, kita kena kembali kepada siapa yang memberikan dia ilham. Allah. Kita lihat zaman sekarang ini, Masya Allah. Berbagai ilmu bertambah. Makin hebat manusia, kita nampak manusia tu hebatlah. Makin banyak Allah tunjukkan begitu hebatnya Allah SWT mampu mengizinkan manusia itu menciptakan sesuatu yang hebat. Sebagai contohlah, internetnya. Ni sekarang boleh buat live. Tempat lain pun boleh dengar. Jadi subhanallah, satu perkara yang kalau kita lihat, tak nampak pun video tu melayang-layang pergi ke tempat lain. Tak ada, tak nampak kan? Tapi boleh sampai ke destinasi lain. Orang lain yang tekan sekarang ni boleh dengar sama. Kalau kita lihat, hebatnya orang yang buat ni, Facebook ni hebatnya dia buat. Tapi hakikatnya siapa yang mengizinkan benda tu? Kalau line tak clear, tak sampai. Dia start, tiba-tiba keram muka saya kat depan tu. Subhanallah, Allah yang mengizinkan. Allah yang beri ilham kepada manusia ini untuk menunjukkan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang berada di bulan Rejab. Kan Masya Allah. Jadi ada satu peristiwa yang berlaku di bulan Rejab. Apa dia? Isra' Mi'raj. Kan? Masya Allah. Iaitu Rasulullah SAW berhijrah daripada bergerak daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit dalam satu malam. Sebenarnya kekuasaan Allah SWT dah ditunjukkan pada zaman baginda SAW lagi. Kita semua percaya tak perkara itu berlaku dalam satu malam? Percaya tak? Beriman tak? Percaya? Semua percaya Rasulullah SAW berlaku dalam satu malam, boleh naik sampai ke atas langit. Macam mana yang kita boleh percaya internet tu boleh sampai ke UK, ke Australia? Boleh sampai tak sekarang ni? Saat ini? Sampai tak? Sekarang live ni? Sampai tak? Sampai. Jadi tidak mustahil Allah boleh lakukan sedemikian kepada baginda SAW. Dan subhanallah, kita nak kaitkan benda ini pada zaman baginda SAW dan zaman sekarang, Masya Allah. Segalanya yang berlaku ini, Allah nak tunjukkan hebatnya dia. Tapi kita tak nampak. Sebab kita hanya nampak apa yang nampak di depan mata. Manusia yang buat. Saya nak datang tadi pakai GPS. Banyak jalan yang tutup. Kalau saya duduk Gombak,
Ada raya Taipusam kan, tak lama lagi. Banyak jalan yang dah ditutup. Jadi subhanallah, Masya Allah. Kena lari ke sana, tengok GPS. Jadi subhanallah, Masya Allah. Kalau kita lihat hebatnya manusia yang buat ni. Tapi maha hebatnya Allah yang memberikan dia idea. Boleh letak satelit kat atas tu, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Allah nak memberikan kita kemudahan, lebih kemudahan. Kemudahan-kemudahan ini adalah untuk menunjukkan hebatnya Allah SWT. Okey, berbalik kepada surah Al-Mu'min. Sambung lagi ayat yang keempat. Diberitahu lagi. Summarji'il basar. Diulang kali kedua. Kalimah irji' tadi. Perasan tak? Farji'il basar. Yang kali ni summarji'il basar. Ulang lagi. Mana kalimah menyuruh kita tengok lagi. Basar ini pandangan. Lihat lagi. Tengok lagi pandangan mata kamu. Lihat lagi ciptaan Allah. Kita tak nak tengok dengan pandangan mata melihat hebatnya Allah. Kita lihat muka kita kat cermin pagi-pagi. Kita tengok jerawat berapa banyak aja. Mak tambah satu lagi. Kan? Risau sangat. Tapi kita tak lihat, Masya Allah, hebatnya Engkau, Ya Allah. Berikan kepadaku nikmat mata, hidung, telinga, mulut. Masya Allah. Satu ciptaan yang begitu hebat. Ini cara untuk kita merasai, sebab pernah ditanya, bagaimana kita nak melihat Allah di saat kita hidup ni? Bagaimana? Lihat ciptaannya. Lihat ciptaan-ciptaannya. Dan Masya Allah, begitu hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang menciptanya maha hebat. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Balik kepada ayat ni. Summarji'al basar karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Tengoklah banyak-banyak kali pun. Tengok, cari kekurangan. Apa jua ciptaan Allah. Cuba cari kekurangan. Pasti kamu akan letih, penat. Tengok awan tu banyak-banyak kali. Ada tak pernah ada orang, kita buat perubahan lah awan? Ada. Dah sempurna dah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Allah nak suruh kita melihat hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cerita lagi pasal awan ni lagi. Tak habis lagi ni. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Allah hiaskan langit dunia ini. Dunia ni daripada kataan adna. Adna itu maksud dekat. Langit yang paling dekat dengan kita. Masya Allah. Jadi Masya Allah, apa yang Allah hiaskan kat langit kita nampak? Kalau kat langit kita nampak apa? Bintang. Tapi di sini menggunakan kalimah bimasabih. Masabih ini maksud dia misbah, iaitu lampu. Ini kalau kita belajar bahasa Arab sikit. Ini panggilnya lampu, misbahun, lampu. Masabih, iaitu banyak lampu. Jadi Masya Allah, disebut dalam ayat ini, Allah hiasi langit ini dengan bintang. Tapi kalimah yang digunakan lampu. Kenapa? Asal saya tak hurai ni ke? Dah hurai belum? Tak ingat. Kan? Tak apa. Jadi Masya Allah, langit tu dihiasi dengan lampu. Jadi Masya Allah, sebab apa? Kalau kita lihat lampu, cantik tak? Dia berikan cahaya. Tapi dia tak seperti matahari, cahayanya panas. Kalau lampu dia tak adalah sampai panas. Dia cantik, menyinari, tapi tidak memanaskan. Jadi subhanallah, kalau kita lihat bintang tu, beri cahaya kelip-kelip, cantik, comel je kan kat atas tu. Masya Allah, nampak kecil je. Tapi hakikatnya, kan Masya Allah, tabarakallah kan. Subhanallah, bintang ini Masya Allah. Kenapa Allah ciptakan bintang? Pernah tak tertanya? Kenapa Allah ciptakan kita bintang? Okey, kalau kita lihat kepada ilmu dunia yang kita belajar, bintang ni antara salah satu cara untuk kita mengetahui arah kan, Masya Allah. Juga bintang ini dicipta, kalau ikut ayat ini, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Allah ciptakan bintang ini tujuan untuk merejam kepada syaitan-syaitan. Kenapa? Tanya lagi. Okay? Sebab saya suka bertanya. Azan di luar. Oh, rakaman. Okey. Jadi Masya Allah, dia untuk merejam syaitan. Kenapa rejam syaitan? Sebab ada ceritanya sebenarnya. Sebelum penurunan Al-Quran, ada kitab-kitab sebelum ini, itu kitab Zabur, kitab Taurat kan. Ketika diturunkan kitab-kitab ini, syaitan akan naik ke langit dan curi-curi dengar ayat-ayat yang diturunkan.
Jadi subhanallah, kalau kita lihat kitab-kitab sebelum Al-Quran, semuanya berlaku perubahan. Kan tidak ada yang benar, yang sebenar-benarnya zaman sekarang. Betul tak? Kitab Taurat, kitab Injil, Zabur. Tak ada yang betul dah sekarang. Semua dah diubah. Betul tak? Jadi subhanallah, Allah sebut dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah dah kata dah kepada kita, Allah yang turunkan Al-Quran dan Allah akan pelihara. Jadi Masya Allah, bagi Al-Quran, Allah berikan rejaman kepada syaitan-syaitan yang ingin mendengar tadi. Mendengar ayat Al-Quran ni, siapa yang ingin mendengar, maka dia direjam. Supaya dia tidak mengubah Al-Quran. Jadi subhanallah, kalau kita lihat Al-Quran dah beberapa tahun, beratus-ratus tahun dah, sampai ke kita, ada tak berubah walau satu ayat? Tak ada. Baris pun tak berubah. Seperti mana yang dibacakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sampai kepada kita. Masya Allah, hebatnya. Itu juga tanda kehebatan Allah yang menunjukkan begitu Allah berpegang dengan janjinya. Allah kata nak pelihara Al-Quran, sampai ke saat ini dipelihara Al-Quran ini. Tidak ada berubah. Cuba sekarang ni saya buat permainan telefon berkarat. Kan? Ada berapa orang? Saya bagi dekat ujung ni perkataan, ayat, sampai kat hujung sana, apa akan jadi? Lain, habis. Kan? Ayat pertama, hari ini, hari Jumaat, mari kita pergi solat. Contohlah kan. Sampai kat hujung, hari ini, hari raya, mari sama-sama kita raya. Tiba. Kan? Dia boleh berubah. Sebab saya memang buat program, Perkim punya program. Ni makcik-makcik ni ramai kita buat. Jom kita buat telefon berkarat. Semua kerapuk gelap. Lagi-lagi lah makcik-makcik kan. Telinga. Tak dengar Ustazah katanya. Ya, subhanallah, Masya Allah. Daripada situ kita belajar. Masya Allah. Begitu Allah memelihara Al-Quran ni. Jadi subhanallah, selagi kita boleh lihat Al-Quran, satu nikmat yang besar. Suatu hari nanti Al-Quran ini akan diangkat. Saat itu apa yang kita nak baca? Berapa banyak surah yang kita hafal? Tanya pada diri kita. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Sekarang ni kita boleh nampak lagi ayat Al-Quran. Si ada saiz yang besar gabak tu. Saya pergi nasyur Quran, Masya Allah, besar je, tabarakallah, Masya Allah. Besarnya, kita boleh baca. Kalau orang kata tak nampak kan. Besar dinding tu. Masya Allah. Subhanallah, nikmat terlalu banyak, tapi kita selalu lepaskan peluang untuk menikmati kenikmatan membaca kalam Allah ini. Jadi subhanallah, Masya Allah. Berbalik kepada ayat ni tadi. Allah ciptakan bintang-bintang ini untuk merejam syaitan. Antara fungsi bintang ni lah. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Yang mana dan syaitan ni akan dimasukkan ke dalam azab neraka yang menyala-nyala. Okey, jadi kita lihat ayat pertama sampai ayat kelima menceritakan tentang penciptaan Allah. Iaitu yang pertama sekali, kematian dan kehidupan, seterusnya langit diceritakan 7 tingkat, kemudian langit itu ada bintang dan sebagainya. Kemudian ada di akhir ayat kelima ini menunjukkan bahawa Allah masukkan mereka ini, itu syaitan-syaitan ini, ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala. Ayat yang seterusnya kita akan mula mengenali neraka. Maksudnya ayat yang ke-6 dah bercerita tentang sifat-sifat neraka. Patutnya bila kita dengar cerita pasal neraka, apa yang perlu rasa? Tak ada apa, saya dengar je lah. Patutnya kita rasa takut. Kita doa dah, ya Allah, jauhkan aku daripada azab api neraka. Ini nak mula masuk cerita tentang neraka. Satu tempat yang kita harapkan, ya Allah, jauhkan kami, ya Allah, daripada tempat ini, ya Allah. Yang mana ayat yang ke-6, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. Bagi orang-orang yang kufur kepada penciptanya, Rabbihim, yang menciptakannya. Mereka ini azab jahannam. Azab yang begitu, azab jahannam lah. Tahu tak jahannam tu apa? Kita selalu guna perkataan jahannam gitu kan. Apa benda jahannam tu? Tahu tak? Sebut je lah Ustazah. Sebab dengar macam kalau azab jahannam, api neraka jahannam. Apa benda jahannam tu sebenarnya? Tahu tak? Saya tak tahulah. Nak tanya. Saja je. Sebab nak bagi tak nak ngantuk. Jahannam ini, Masya Allah, maksud dia adalah satu tempat yang dalam dan gelap. Sebab tu kita sebut
neraka Jahannam. Iaitu tempat keadaan dia. Mana menceritakan keadaan neraka tu macam mana? Macam tu. Dalam dan juga gelap. Tu dia pernah viral kan cerita budak masuk dalam macam telaga kan. Masya Allah, subhanallah kan. Yang termasuk ke dalam tu gelap gelita dengan dalam ke dalam yang susah nak diangkut kan. Masya Allah. Subhanallah, kita tengok keadaan budak tu, kita ikuti kan perkembangan ketika tu yang waktu PKP tak salah saya. Ada satu negara yang mana budak tu termasuk dalam telaga, matilah telaga yang tak digunakan. Masuk dalam tu, nak dibawa keluar payah sebab ini sempit. Dalam pula tu, gelap gelita, ya Allah. Kita pun kat dulu, kesian, betul tak? Dengan dia budak kecil lagi. Jadi, daripada cerita apa yang berlaku kepada budak tersebut, sebenarnya memberi pengajaran kepada kita. Itu baru dalam dunia ni. Dia punya dalam dia tu, kedalaman dia tu boleh lagi nak pergi masuk kamera, tengok keadaan budak tu dan sebagainya. Tapi kedalaman neraka ini, dalamnya beratus-ratus tahun. Dalamnya tu. Dengan gelapnya dalam lagi. Cuba bayangkan bagaimana. Saya nak sama-sama kita, ya Allah, bagaimana gelapnya, dalamnya dengan manusia bertindih antara satu sama lain. Masya Allah, bagaimana? Takutnya, ya Allah. Kita nak lahirkan rasa takut. Wa bi'sal masir. Sebut inilah seburuk-buruk tempat. Wa bi'sal masir. Seburuk-buruk. Ada tak tempat yang paling buruk daripada tempat ni? Kita pergi kat mana-mana jalan, tiba tengok buruknya tempat ni. Tapi ada tempat yang paling buruk. Inilah dia tempatnya. Neraka Jahannam. Seburuk-buruk tempat. Tempat dikembalikan. Sebab apa dia sebut dikembalikan? Sebab duduk situ dah tak boleh keluar. Duduklah dalam tu. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Jadi bila kita baca ayat ni. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Patutnya ada rasa takut. Tapi kita buat liladzina kafaru bi rabbihim, cepat je. Kan? Sebab kita tak faham. Jadi bila kita baca lepas ni, Allah cerita pasal neraka. Perlu dalam kita baca itu kita berdoa. Ya Allah, jauhkan aku daripada tempat ini. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah. Kena ada timbulkan rasa takut dalam diri kita. Sama lagi. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila dicampakkan. Bagaimana keadaan manusia nak masuk ke dalam neraka ni? Mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Dia tak ambil elok-elok pun ambil letak dalam tak. Idza ulqu, apabila dicampakkan ke dalamnya. Orang-orang kufur ini yang masuk ke dalam neraka ini dicampakkan ke dalamnya, akan kedengaran suara neraka. Syahiqan ni suara neraka. Macam kalau kita dengar lembu mengembu. Lembu mengembu ke? Salah ke bahasa Melayu saya? Kalau kambing mengembek kan? Kalau harimau mengaum. Jadi neraka dia punya bunyi syahiqan. Ini dia punya. Masya Allah. Bunyi neraka. Kedengaran suara neraka. Yang mengerikan. Wahia tafu, dan juga gelegak. Dia marah. Neraka tak suka. Neraka adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dia tak suka manusia dicampakkan ke dalam. Lepas tu bila manusia ini, yang kufur ini dicampakkan ke dalam neraka, dia akan menjerit marah. Kenapa masuk dalam neraka? Kenapa masuk dalam tempat ini? Ya subhanallah, ketika kita baca ni, dicampakkan manusia-manusia yang kufur ini ke dalam api neraka. Dan neraka ini menjerit, marah sampai menggelegak macam kita lah kalau marah sangat. Rasa macam nak pecah kepala ni, betul tak? Marah sangat kan? Macam tu lah keadaan. Tapi neraka ini marah sampai menggelegak dia punya keadaannya tu. Masya Allah. Ini sifat-sifat neraka. Neraka ini ada suara. Masya Allah. Takadu tamayyazu minal ghair. Menggelegak tu sampai nak pecah, sampai nak meletup lah. Macam tu lah gayanya. Marah sangat bila manusia ini dicampakkan ke dalam neraka. Sebab apa dia marah? Nanti kita sambung lagi. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha
sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dicampakkan ke dalamnya ni, kumpulan-kumpulan manusia yang kufur ini dicampakkan ke dalam neraka, penjaga neraka tanya, tak ada ke orang datang bagi peringatan kat kamu? Tak ada ke orang bagi tahu kamu yang mana yang benar, yang mana yang hak, yang perlu kamu ikuti? Dia marah. Dia tanya tu sebab apa? Kalau jawab ada, boleh keluar balik ke? Kalau penghuni neraka yang dicampakkan, orang kufur ini yang dicampakkan ke dalam neraka, ya ada. Bila jawab ada, boleh keluar balik? Tak boleh. Soalan ini adalah sindiran kepada ahli-ahli neraka. Kalau kita lihat soalan ni, ada soalan yang memang tanya nak jawapan. Macam kita lah mak-mak kan. Tiba anak kita balik lambat. Jam pukul berapa tu? Kita tanya. Kita nak tahu jam ke kita nak sindir dia? Nak sindir. Sebab kita tahu jam dah lewat pukul 12 malam baru balik. Jam pukul berapa tu? Tanya. Anak pun jawab pukul 12 ni. Oh, bagus-bagus tak? Tak payah bagi tahu. Anak pun takut nak cakap pukul berapa. Sebab dia tahu dia silap. Diam je anak ni. Betul tak? Begitulah keadaannya ahli neraka. Ditanya oleh penjaga neraka. Tak ada ke orang datang beri peringatan kat kamu? Kemudian mereka jawab. Ini jawapan ahli neraka. Qalu bala. Ada datang. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Telah datang peringatan kat kami. Tapi kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kemudian dia kata tak ada turun apa-apa peringatan. In antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan dia mengatakan kepada orang yang memberi peringatan itu yang sesat. Terlihat zaman jahiliah dulu mereka kata Rasulullah SAW yang sesat. Zaman sekarang pun berlaku juga. Kita lihat orang nak beri peringatan yang dikatakan sesat. Orang nak mengajak ke arah kebaikan itu yang silap. Berlaku tak zaman sekarang? Berlaku. Kita bagi nasihat kat kawan kita. Jangan menyebutlah pandai-pandai lagu. Kita pula yang kena marah. Betul ke tidak? Tapi memang begitulah keadaannya. Bila nak mengajak ke arah kebaikan, pasti akan ada ujian. Tapi itu bukan menjadi asbab kepada kita untuk tidak berdakwah, mengajak orang ke arah kebaikan. Jadi subhanallah, Masya Allah, mereka mengatakan orang yang mengajak kebaikan itu yang sesat. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang, siapa yang suka menyesat-nyesatkan orang, na'udzubillah, tak nak tergolong dalam golongan ni. Sebab mereka mengatakan orang yang mengajak ke arah kebenaran, ke arah yang betul, itu sesat. Jadi hati-hati bila kita berbicara. Rasulullah SAW tidak menyesatkan orang. Tidak kata sesat, ini sesat. Tidak. Bahkan dia mengajak mengenali Islam. Tapi dia tidak menyesat-nyesatkan manusia ketika itu. Kita sekarang suka mengatakan orang ni sesat dan sebagainya. Kita ajak orang untuk ke arah kebaikan. Jangan kita menyesat-nyesatkan orang. Ini perkara yang perlu kita hati-hati apabila kita berbicara. Sambung lagi. Sebab apa lagi dia orang masuk neraka ni? Ni dicerita lagi mereka ni jawabnya, ahli neraka ni, yang kufur kepada Allah. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dia kata kalaulah kami ni nasma' dengar, wa na'qil fikir. Dua perkara yang memang kita kena buat setiap hari. Kita dengar, kita fikir. Kita lihat, kita fikir. Kita baca, kita fikir. Jangan kita buat tak fikir. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, memberikan otak untuk berfikir. Malah betul kita ni nak mikir. Kena fikir, hebatnya Engkau ya Allah. Ya Allah, hebatnya Engkau ceritakan neraka ini ya Allah. Tapi janganlah izinkan kami masuk ke sini ya Allah. Kena minta dengan Allah. Kita tak nak masuk tapi kita tak minta.
Berapa kali kita minta dalam satu hari, ya Allah jauhkan kami daripada azab api neraka? Berapa kali? Tapi kita nak ke masuknya? Tak nak. Tapi kita tak minta. Kita nak masuk syurga, berapa kali kita minta sehari untuk masuk syurga? Berapa kali? Tapi nak masuk syurga. Allah lah satu-satunya tempat yang mana suka mendengar permintaan kita. Tapi kita tak ambil peluang. Kita nak jadi baik, kena minta dengan Allah. Ya Allah, diriku nak jadi baik, kena minta. Kita dapat jadi baik dengan izin Allah. Kita nak buat apa jua kebaikan, Allah yang mengizinkan. Jadi kena minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak jadi baik. Aku nak jadi hamba-Mu yang Kau pilih untuk masuk ke syurga-Mu, Ya Allah. Bila kita dengar cerita tentang neraka ni, Masya Allah. Jadi sebab-sebab utama seseorang itu masuk neraka kerana dia tak nak dengar dan dia tak nak fikir. Dua perkara. Tak nak dengar kalamullah. Tak nak fikir apa yang Allah nak sampaikan kepada kita daripada setiap kalamullah, daripada setiap Al-Quran, ayat Quran ini. Tak nak fikir, nak baca je lah Ustaz, tak ambil lah. Kena fikir. Sebab bila kita fikir, baru kita tahu apa yang Allah perintahkan kepada kita. Baru dapat kita lihat hebatnya Engkau, Ya Allah. Kena fikir. Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Dua perkara yang perlu kita ubah dalam hidup kita. Iaitu kena dengar, kena fikir. Ada satu ayat yang meminta agar kita menjadi orang yang mendengar kata. Allah maja'alni minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Saya lupa ayat tu surah Ar-Ra'du, tak salah saya. Allah maja'alni minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan diriku ini menjadi hamba-Mu yang mendengar kata. Nak dengar cakap senang tak? Bos cakap suruh buat macam ni, tak nak buat juga. Kan? Nak dengar cakap tu susah. Suami kita cakap macam ni, tak nak. Nak dengar cakap. Kita nak suruh anak kita dengar kata kita, tapi kita tak nak dengar. Nak dengar cakap tu satu perkara yang bukan mudah. Lepas tu kita kena minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak jadi dengar kata-Mu, Ya Allah. Terutama sekali perintah Allah. Itu yang paling utama. Kita jadi pekerja sekarang ni ikut apa yang disuruh oleh bos. Sebab apa? Kita nak ikut melandaskan apa yang disyariatkan Allah. Kalau dia lari daripada syariat Allah, kita tak ikutlah. Begitu juga sebagai seorang isteri. Kita taat pada suami. Sebab Allah perintahkan. Ya, sebab sayang suami dan sebagainya. Tapi Allah perintahkan kita kena mentaati suami. Kena dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap pekerjaan yang kita buat. Kita jaga anak-anak ni semua. Sebab apa? Sebab Allah yang perintahkan kepada kita untuk bertanggungjawab menjaga anak-anak kita. Kena letak Allah SWT yang pertama. Sebab bila kita letak manusia itu, sebab kita buat sebab manusia. Kita sebab suami kita semata-mata. Sayang suami kita, sayang je lah macam tu je. Letak dia saja. Lupa letak yang pertama yang mengizinkan segala-galanya yang berlaku itu Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kadang-kadang berlaku perkara yang rasa tidak puas hati dalam diri. Sebabnya kadang-kadang kita buat tidak dapat balasan. Betul tak? Kita buat sesuatu tak dapat balasan daripada suami kita. Kita buat sesuatu tak dapat balasan daripada bos kita. Dah buat penat dah satu hari ni, buat tak nampak ke? Kan? Kesana ke sini, kesana ke sini. Tak nampak ke? Penat tau saya ni. Kita mengharapkan dia. Memang tak habislah, kita akan sakit hati. Jadi subhanallah, kita kena balik. Aku buatkan Engkau, Ya Allah. Kalau dia tak balas, Allah yang akan membalas. Dan perkara ini bukan mudah. Memang senang berbicara. Tapi satu ayat Quran subhanallah menyebut tentang ikhlas kerana Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Iaitu orang yang memberi makan kerana Allah. Disebut liwajhillah. Membuat sesuatu perkara kerana Allah. Apa maksud kerana Allah ni? La nuridu minkum jaza'. Mereka tidak mengharapkan balasan. Bagi kawan-kawan tadi bagi seorang sebutir karipak. Nah, sebutir karipak. Tak mengharapkan balasan. Tak ada tunggu pula. Tak ada ke bagi apa-apa ke saya? Tak ada. Tak mengharapkan balasan. Jadi kita akan rasa tenang. Kalau kita tunggu, tak ada ke? Tak ada ke? Dia tak habis lah. Betul tak? Dia bukan habis kat situ je ayat. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Hatta kalimah terima kasih pun kita tak mengharapkan. Itu baru betul-betul ikhlas. Kita bagi kawan kita karipak.
Dia tak cakap terima kasih. Marah tak? Boleh jadi isu gaduh tu. Sebab kalimah terima kasih dia tak sebut. Apa ni dah bagi dekat report, tak nak cakap terima kasih. Pandang pun tidak. Betul tak? Dia akan jadi marah, bergaduh dan sebagainya. Mungkin dia terlupa. Itu adab dia kepada kita. Terima kasih itu adab dia kepada kita yang menerima sesuatu. Tapi kita jangan mengharapkan dia berkata sedemikian. Boleh faham maksud saya? Itu nak cari ikhlas tu. Tapi kalau kita dengan anak-anak, macam tu tak boleh minta dengan anak-anak. Tak, dengan anak-anak dia panggil tarbiyah, mengajar. Cakap apa? Terima kasih. Kan kita kata anak-anak kita bagi dia, nak ambil air ni. Cakap apa Umi dah bagi ni? Terima kasih. Itu kita nak ajar mereka adab. Bila menerima sesuatu, ucap terima kasih. Tapi kita tidak mengharapkan mereka berkata sedemikian kerana kita buat lillahi ta'ala. Ikhlas tadi. Masya Allah. Okay, jadi Masya Allah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 menceritakan tentang neraka. Masuk 11 pun sama juga. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui. Orang-orang yang masuk, manusia yang dimasukkan ke dalam neraka ini, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Ya betul, kami dulu memang kufur kepada Allah. Tidak taat kepada Allah. Memang mengakui di atas segala kesilapan. Dan mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi bila kita baca ayat ni, 6 hingga 11, sepatutnya apa yang rasa yang perlu lahir dalam diri kita? Tak ada rasa ke? Patut rasa takut. Lahirkan rasa takut. Bila kali terakhir kita baca Quran mengalirkan air mata? Bila kali terakhir? Selepas ni bila baca ayat ni, fikir, rasai, ya Allah, satu tempat yang kita harap kita tak termasuk dalam tempat ni. Menangislah di depan Al-Quran. Dia menjadi saksi nanti di akhirat. Menangislah bila kita dah tahu ini menceritakan tentang neraka. Ya Allah, timbulkan dalam diriku rasa takut. Kita minta dengan Allah, ya Allah, perlu ada sebenarnya dalam diri kita rasa takut. Kita dah banyak hilang rasa takut kepada Allah. Kita tak rasa Allah perhati kita. Kita tak rasa Allah sedang dengar hati kita sedang berbicara. Saat ini, di semua ni, di hadapan saya ni, sedang berbicara, berkata-kata dalam hati. Saya tak dengar. Tapi Allah Maha mendengar. Sebab tu kita sembunyi apa pun dalam hati kita. Wa khussila ma fis sudur. Suatu hari nanti Allah akan bongkarkan segala-galanya. Masya Allah. Perlu ada rasa takut. Kita semua di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak habiskan semuka ni, akhir sekali. Ayat yang ke-12. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut. Subhanallah, tadi cerita pasal neraka ada tak kait? Ada. Orang-orang yang takut kepada penciptanya. Dalam keadaan bil ghaib, keadaan mereka bersendirian. Kita nak tahu diri kita ni takut tak kepada Allah, lihat diri kita seorang-seorang. Saat itu bagaimana diri kita? Adakah kita lega sambil lewa? Tak ada siapa nampak, tak apalah. Maknanya masih belum betul-betul takut kepada Allah SWT. Jadi ayat ini menjelaskan bagi mereka yang takut kepada Allah SWT dalam keadaan dia sendirian, Allah akan berikan kepada dia keampunan. Maknanya bila kita melahirkan rasa takut kepada Allah, Allah berikan kepada kita keampunan. Dan juga satu hadiah yang besar, wa ajrun kabir, iaitu pahala yang besar. Apa dia pahala yang besar? Apakah yang dimaksudkan dengan pahala yang besar di sini? Syurga. Jadi Masya Allah, perlu sebenarnya rasa takut muncul dalam diri kita. Lahirkan. Ajari anak-anak kita. Kalau ada cucu ke, nanti cuti sekolah tak lama lagi, berkumpul ramai-ramai. Sama-sama lahirkan rasa takut kepada Allah SWT.
Sebab zaman sekarang rasa takut itu dah makin berkurang. Dan sampai sanggup, sampai dapat rasa malu bermaksiat di depan masyarakat, di depan orang ramai. Sebab dah hilang rasa takut. Takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Masya Allah Tabarakallah. Satu surah yang mana? Sebab tu ada hadis Nabi SAW yang lain menceritakan tentang fadilat surah Al-Mulk ini adalah jauh daripada azab kubur. Betul tak? Kenapa jauh daripada azab kubur? Ada tak kaitan dengan surah ni? Ada. Sebab surah ini melahirkan rasa dalam jiwa itu, rasa takut. Bila seseorang itu rasa takut, akan menjadi benteng kepada dia daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah. Sebab tu perlu pemahaman kepada Al-Quran. Perlu kita faham apa yang kita baca. Kita nak melahirkan rasa dalam jiwa. Sebab kita banyak baca tanpa kita rasa. Macam mana kita baca tapi kita tak faham? Cuba kita pergi belajar dulu. Kita belajar tapi tak faham. Nak buat kerja contohnya. Bos kata buat ni. Pergi buat. Tak faham apa bos cakap. Boleh buat tak kerja? Tak boleh. Dia kena faham dulu apa yang bos tu explain. Okay, faham macam mana kerja yang nak dibuat. Baru kita boleh buat. Betul tak? Jadi subhanallah, berapa ribu, 6,000 lebih ayat Allah ini. Berapa banyak yang kita faham. Ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Terlalu banyak kami tidak mengambil peduli tentang apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Minta-minta sebelum kita diambil nyawa, sempat kita memahami kalamullah ini. Sempat kita rasa apa yang nak Allah berikan kepada kita, rasa. Bila kita baca Al-Quran ni sebenarnya ada timbul rasa hebatnya Allah. Rasa takut kepada Allah. Kita tak ada apa-apa. Kita milik Allah. Milik biyadihil mulk. Di tangan Allah semua. Tapi Allah maha baik. Allah tak ambil nyawa kita lagi. Allah tetap berikan kepada kita pengampunan lagi. Sebab antara nama-nama Allah Al-Halim, maha penyantun. Kalau ikutkan, bila kita buat dosa, terus bagi azab, dah tak ada dah kita kat sini. Tapi setiap kali buat dosa, esok boleh bangun lagi, Alhamdulillah. Sebab tu kehidupan tu satu nikmat. Peluang yang Allah berikan kepada kita untuk berubah. Untuk terus-menerus memohon keampunan. Kalau ikutkan kepada amalan kita, kita tak layak masuk syurga. Kita hidup dekat dunia ni paling lama pun 70-80. Sebab disebut dalam hadis Nabi, umat Nabi Muhammad SAW baina sittun wa sab'un. Antara 60 ke 70. Itu yang kebiasaan. Tapi yang hebat ada sampai 100. Masya Allah, Allah panjangkan usia dia. Jadi hidup dunia ni sekejap ke lama? Hidup kat dunia ni sekejap ke lama? Sekejap je. Dekat akhirat, satu hari beratus-ratus tahun dunia. Bayangkan, maknanya kita punya amalan boleh cover tak untuk masuk kita syurga? Tak cukup. Tak layak kita. Sebab tu kita kena minta, Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Kau, Ya Allah, pilihlah kami, Ya Allah. Pilihlah kami semua ini, Ya Allah, menjadi hamba-Mu yang baik di sisi-Mu. Menjadi hamba-Mu yang Kau pilih untuk masuk ke syurga-Mu. Untuk melihat-Mu, Ya Allah. Satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang diizinkan masuk syurga, yang melihat diri Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang Allah pilih ke arah keredaan Allah, ke arah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini sampai situ je. InsyaAllah, kalau diizinkan Allah datang lagi, kita sambung sebelah film, insyaAllah. Ada soalan ke? Tak ada lah. Tak ada soalan, ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, selepas ni, bila kita cuba, selepas ni kita baca surah Al-Mulk ni, sebab ada satu lagi kisah seorang pemuda ni, seorang lelaki ni, dia tak boleh baca Quran. Dia buka Quran ni, dia menangis. Setiap helaian dia nangis. Saya tak boleh. Sebab dia duduk satu kawasan pedalaman. Macam kawasan yang tidak ada orang yang boleh membantu dia membaca Al-Quran.
Jadi dia buka, dia nangis. Dia buka sampai bekas nangis dia ada kat Quran tu, Masya Allah. Dan dia, saya lupa cerita dia macam mana. Tapi subhanallah, dia antara wali Allah lah. Masya Allah. Walaupun dia tak boleh baca Quran, tapi dia menangis sebab dia tak boleh membaca. Sebab tu saya tanya, bila kali terakhir kita buka Al-Quran, kita baca, kita nangis? Sekarang kita dah faham semuka ni, kita baca, kita rasai, kita luahlah kepada Allah SWT. Mintalah, moga Allah SWT jadikan kita hamba Allah yang terpilih untuk memasuki syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah dia perkongsian hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang kurang, yang lemah, yang silap itu datang daripada kelemahan Ustazah sendiri. Ustazah mohon maaf banyak. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sudahi dengan kalam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.